Tugasan 2 SJHK 3193 Pensenjarahan Malaysia. Tahap kebolehpercayaan penulisan kolonial mengikut corak penulisan kolonial. Perkaitan sentrik Malaysia dan sentrik Eropah dalam pensejarahan Malaysia. Biodata diri. Nama diberi Siti Nur Aina Natasha binti Cik Rusuk, berusia 19 tahun, dari unit Bahasa Melayu 3 atau Sejarah unit 1, merupakan pelajar di IPG Kampus Datuk Razali Ismail. Pengenalan. Penulisan kolonial seringkali dilihat sebagai sumber penting dalam memahami sejarah dan perkembangan sesebuah negara yang pernah berada di bawah penjajahan. Di Malaysia, penulisan yang dihasilkan oleh tokoh-tokoh barat pada era penjajahan memberikan perspektif unik tentang budaya, masyarakat, ekonomi dan politik tanah air. Namun, terdapat persoalan yang sering timbul adalah mengenai tahap kebolehpercayaan hasil penulisan tersebut. Adakah ia benar-benar mencerminkan keadaan sebenar masyarakat tempatan atau ia telah dipengaruhi oleh pandangan dan kepentingan kolonial yang sering menonjolkan keunggulan kuasa penjajah? Penulisan kolonial secara umumnya dibentuk oleh pemikiran yang cenderung untuk memihak kepada penjajah. Ia sering digarap dengan tujuan tertentu sama ada untuk mengukuhkan pengaruh penjajahan, memberi justifikasi terhadap dasar-dasar yang dikenakan ke atas masyarakat tempatan atau menggambarkan bangsa yang dijajah sebagai tidak berkemampuan untuk menguruskan diri sendiri. Corak pemikiran sebegini bukan sahaja menimbulkan ketidakadilan dalam penceritaan sejarah, malah turut mewujudkan naratif tidak seimbang. Seterusnya, corak penulisan pensejarahan kolonial. Corak penulisan pensejarahan kolonial merujuk kepada cara sejarah ditulis dan disusun oleh pihak penjajah yang seringkali mencerminkan kepentingan serta pandangan mereka terhadap sejarah masyarakat yang dijajah. Penulisan ini biasanya tiada objektif dan lebih memfokuskan pada pencapaian kuasa kolonial sambil meminggirkan dan memutarbelikkan sejarah tempatan. Berdasarkan perbincangan terhadap konsep pensejarahan barat menjelaskan bahawa corak penulisan kolonial di tanah Melayu adalah bersifat Eurocentrik. Menurut Ko Kei Kim, hal ini terjadi kerana kebanyakan pegawai British telah muncul sebagai pegawai merangkap penyelidik dan penulis pensejarahan kolonial di tanah Melayu. Seterusnya, ciri-ciri corak penulisan pensejarahan kolonial. Terdapat beberapa ciri-ciri corak penulisan yang dihasilkan oleh kolonial. Yang pertama, prinsip atau kepercayaan yang dianggap benar. Seterusnya, unsur bias. Kemudian, mereka menolak unsur mitos. Dan akhir sekali, sistem perundangan berasaskan barat. Yang pertama, prinsip atau kepercayaan yang dianggap benar. Para pegawai British ini telah didoktrinkan dengan satu bentuk pemikiran, pandangan, penulisan, pemikiran dan penelitian yang direka bentuk oleh pelbagai institusi pendidikan dan latihan bagi pegawai awam dan swasta kolonial yang telah membina tanggapan rasmi, formal dan peribadi tentang betapa rendahnya martabat masyarakat peribumi berbanding dengan masyarakat dan budaya barat. Menurut Kamaluddin Mat Said 2007, pandangan rasmi, formal dan peribadi tentang kedudukan masyarakat dan budaya pribumi yang dianggap lebih rendah berbanding dengan kemuliaan dan keunggulan masyarakat serta budaya barat merupakan prinsip yang dipegang oleh setiap pegawai kolonial di tanah Melayu. Oleh itu, tidak menghairankan jika kajian dan penulisan mereka mencerminkan perspektif serta kepentingan kuasa kolonial tanpa perlu mengambil kira sudut pandang dan kepentingan masyarakat tempatan. Indoktrinasi ke atas para pegawai kolonial di tanah jajahan mereka ini telah menyebabkan segala penelitian dan tulisan mereka dengan sendirinya akan mewakili sudut pandangan dan kepentingan kuasa kolonial. Mereka juga tidak perlu sensitif pada sudut pandangan dan kepentingan masyarakat tempatan. Corak penulisan yang bersifat Eurocentrik ini jelas dalam kebanyakan hasil penulisan mereka seperti J. Ribih yang mengkaji Undang-Undang 99 Rakyat dan R.J. Wilkinson yang mengkaji Undang-Undang Adat Perpatih dan Temenggung telah menolak Undang-Undang Melayu. Seterusnya, terdapat unsur bias dalam hasil penulisan kolonial.
Para pegawai yang menulis pensejarahan kolonial di Tanah Melayu cenderung untuk melakukan penulisan yang dilihat bias terhadap pentadbiran kolonial yang dianggap sebagai membawa pelbagai perubahan di Tanah Melayu. Hal ini kerana kebanyakan penyelidik dan penulis kepada pensejarahan kolonial di Tanah Melayu adalah terdiri daripada pegawai British menurut Ho Kei Kim 1975. Sikap penilaian para penulis barat yang dilihat bukan sahaja terlalu berat sebelah, malah sampai ke tahap merendah-rendahkan pensejarahan tradisional Melayu. Unsur ini juga dapat dilihat melalui penilaian moral terhadap tokoh-tokoh pejuang tempatan dalam penulisan sejarah kolonial. Pejuang-pejuang tempatan seperti Tok Janggut di Kelantan, Haji Abdul Rahman Limbong di Terengganu, Mak Kilau di Pahang dan lain-lain yang menentang pentadbiran kolonial British di Tanah Melayu sering digambarkan sebagai penderhaka kerana didakwa menentang sultan mereka. Sedangkan mereka sebenarnya menentang British, bukan sultan. Hanya apabila muncul penulisan sejarah yang berpusatkan perspektif tempatan, barulah para penentang British ini diiktiraf sebagai pejuang. Kemudian, hasil penulisan kolonial menolak unsur mitos. Penulisan sentrik Eropah dalam kalangan pegawai British dapat dilihat melalui ulasan R.O. Winstead terhadap hikayat Hang Tuah. Kewujudan Hang Tuah sebagai seorang laksamana di Istana Melaka ditolak oleh beliau. Hal ini kerana beliau beranggapan kewujudan pengaruh sastera Panji, epik Jawa, dalam hikayat Hang Tuah menjadikan watak Hang Tuah tidak lebih daripada sekadar mitos seperti epik-epik Hindu Jawa yang lainnya, menurut Yusuf Hashim 1992. Akhir sekali, sistem perundangan berasaskan barat merupakan salah satu ciri yang dapat dilihat dalam hasil penulisan kolonial. J. Rigby yang mengkaji Undang-Undang 99 Perak dan R.J. Wilkinson yang mengkaji Undang-Undang Adat Berpatih dan Temenggung menolak Undang-Undang Melayu seperti Undang-Undang 99 Perak serta beberapa undang-undang lain sebagai sebuah sistem perundangan yang lengkap seperti legal code dalam konteks perundangan barat. Mereka berpendapat bahawa undang-undang adat di Tanah Melayu hanya merupakan digest atau ringkasan, bukannya sebuah perundangan yang boleh diterima pakai sebagaimana di Barat. Pandangan ini jelas menunjukkan bagaimana penulis kolonial menilai undang-undang adat di Tanah Melayu berdasarkan kerangka perundangan kolonial, walaupun sebenarnya kedua-duanya sangat berbeza menurut Jelani 2008. Selain itu, pegawai British seperti Frank Swettenham 1907 juga berusaha menonjolkan kejayaan pentadbiran kolonial di Tanah Melayu. Beliau menulis sebuah buku bertajuk British Malaya di mana beliau berkongsi pengalaman beliau sebagai pegawai dan gubernur di Negeri-Negeri Melayu Bersekutu (NNMB) serta menggambarkan kejayaan campur tangan British dalam urusan pentadbiran negeri-negeri Melayu. Seterusnya, tahap kebolehpercayaan penulisan kolonial. Para sejarawan tempatan perlu melihat bahawa penulisan dan penilaian para penulis kolonial terhadap sesuatu isu atau perkara yang dilihat terlalu berat sebelah dan bersentrik Eropah harus ditolak dan dilakukan semula berdasarkan disiplin ilmu sejarah yang moden. Walau bagaimanapun, kebanyakan penulisan kolonial masih boleh dipercayai dan diterima sebagai salah satu sumber kesejarahan Malaysia, terutamanya hal-hal berkaitan dengan ekonomi dan pentadbiran British di Tanah Melayu. Tahap kebolehpercayaan terhadap penulisan kolonial biasanya bergantung pada objektif seseorang penulis dan melakukannya dalam penulisan. Kebolehpercayaan terhadap penulisan kolonial ini boleh dinilai melalui tujuan penulisan mereka dan dilihat melalui beberapa sudut pandangan setelah membandingkannya dengan penulisan sejarawan tempatan. Perbandingan yang boleh dilakukan adalah melalui aspek fakta lawan mitos legenda, genre penulisan, tema penulisan, penggunaan tarikh dan kronologi, bersifat kajian dan penggunaan sumber dan perbezaan sentrik dan berat sebelah. Perbandingan yang pertama iaitu fakta lawan mitos legenda menurut Art Rolvin.
Berdasarkan hasil penulisan persejarahan Melayu tradisional, ia lebih bersifat sejarah dan penuh dengan mitos legenda seperti hikayat-hikayat. Contohnya, hikayat Hang Tuah. Penulisan persejarahan Melayu tradisional juga bercampur bau antara perkara mitos dan legenda. Namun, hasil penulisan Barat, ia lebih berfokus dan berpandu kepada fakta sejarah dan pembuktian yang perlu dikemukakan. Maksudnya, hasil penulisan Barat, ia mengemukakan fakta berdasarkan bukti-bukti yang ditemukan. Hasil penulisan Barat jelas menolak penulisan yang berbentuk legenda dan mitos, kerana penulisan Barat hanya memfokuskan ataupun menulis perkara yang mempunyai bukti sahaja. Perbandingan genre penulisan. Genre penulisan persejarahan Melayu tradisional. Sumber persejarahan Melayu tradisional yang penting meliputi pelbagai genre penulisan seperti sastra kitab iaitu keagamaan, undang-undang Melayu lama, epik, pelbagai bentuk puisi, pelbagai cabang sastra rakyat serta sastra istana. Manakala genre penulisan Barat pula berbentuk penulisan naratif dan deskriptif yang bercorak ilmiah. Kemudian, perbandingan tema penulisan. Tema penulisan persejarahan Melayu tradisional. Ia membicarakan soal salah silah keturunan raja-raja dan naratif berkaitan dengan jatuh bangun sesebuah kerajaan serta aturan dan perjalanan sesebuah kerajaan. Tema penulisan Barat pula dipengaruhi oleh kolonial British. Sejarah yang berkaitan dengan masyarakat, budaya, bahasa dan sebagainya. Tema penulisan Barat juga menceritakan tentang sejarah pentadbiran British di tanah Melayu. Selain itu, perbandingan penggunaan tarikh dan kronologi dalam penulisan. Penggunaan tarikh dan kronologi dalam persejarahan Melayu tradisional. Ia tidak mementingkan penggunaan tarikh dan kronologi. Namun, terdapat beberapa penulisan yang menggunakannya. Hanya karya persejarahan Melayu seperti Tufah Al-Nafis, Misal Melayu dan Undang-Undang Kedah yang mencatat penggunaan tarikh. Namun, penulisan Barat mementingkan penggunaan tarikh dan kronologi kerana ia merupakan sebahagian daripada fakta sejarah yang perlu dicatatkan. Seterusnya, perbandingan kajian dan penggunaan sumber. Kajian dan penggunaan sumber persejarahan Melayu tradisional. Pernyataan sumber tidak dinyatakan dengan jelas dalam penulisannya. Tanda kajian yang mendalam dan lebih berpandukan kepada pemikiran dan intelek para penulisnya. Contohnya, Syed Nasaruddin Al-Rani, penulis penulisan Bastanus Salatin, tidak menjelaskan mengenai sumber penulisannya. Namun, hasil penulisan Barat jelas menyatakan penggunaan sumbernya seperti Franz Swettenham 1907 dalam bukunya British Malaya yang menceritakan kemasukan pengaruh kolonial dan pentadbiran di tanah Melayu yang diambil daripada rekod-rekod kerajaan negeri. Hasil penulisan Barat melakukan kajian terhadap amalan dan kepercayaan tertentu dalam masyarakat Melayu, iaitu para pengkaji kolonial sanggup menemui orang-orang tertentu untuk mendapatkan fakta yang tepat untuk dijadikan sebagai sumber rujukan. Akhir sekali, perbezaan sentrik dan berat sebelah. Perbezaan sentrik dan berat sebelah dalam persejarahan Melayu tradisional. Kecenderungan penulisannya dilihat berlega ke arah golongan pemerintah dan istana. Contohnya, Tufat Al-Nafis terlalu mengagungkan suku Bugis dalam istana Riau pada ketika itu. Namun, perbezaan sentrik dan berat sebelah dalam penulisan Barat lebih bersifat Eurosentrik dan melihat semua perkara di dalam dunia menerusi perspektif Eropah. Jadi, tahap kebolehpercayaan terhadap pensejarahan kolonial bergantung kepada cara penulisan kolonial itu supaya tidak terlalu bias dan tidak juga terlalu menulis luar ruang lingkup tempatan. Penulisan kolonial dan penulisan Eurosentrik dalam persejarahan Malaysia juga penting dan tidak menggunakan penulisan yang bersentrik tempatan sepenuhnya bagi mendapatkan satu sudut pandang yang seimbang dan tidak terlalu dicengkam oleh pensejarahan yang bersifat nasionalisme semata-mata. Kesimpulannya, untuk menilai tahap kebolehpercayaan penulisan kolonial, pengkaji dan pembaca perlu membuat perbandingan setiap penulisan tersebut dengan penulisan sejarawan tempatan.
Di samping itu, para pengkaji juga disarankan meneliti tujuan sesuatu penulisan kolonial tersebut dilakukan supaya kita dapat mengetahui bahawa hasil penulisan kolonial tersebut boleh dipercayai ataupun tidak. Setiap penulisan mempunyai tujuannya yang tersendiri. Terdapat beberapa tujuan penulisan kolonial seperti tujuan ilmiah. Kewujudan institusi seperti universiti di Eropah telah menjadikan masyarakat yang berilmu pengetahuan kerana pada masa itu mereka lebih menekankan keupayaan manusia berfikir untuk menyelesaikan masalah. Keupayaan ini telah didorong oleh semangat ingin tahu yang kuat. Dengan itu, keperluan ilmiah di negara mereka merupakan satu daripada tujuan penulisan oleh sebahagian tokoh kolonial di tanah Melayu. Selain itu, kajian terhadap masyarakat tempatan juga merupakan salah satu tujuan penulisan kolonial. Sejak era penjajahan di tanah Melayu, terdapat beberapa orang pegawai kolonial yang cuba membantu perkembangan pensejarahan di Malaysia dalam merangkumi pelbagai sudut yang tidak ditekankan dalam pensejarahan tradisional. Contohnya, kebudayaan, amalan adat resam dan cara hidup masyarakat di tanah Melayu ketika itu. Selain itu, tujuan penulisan kolonial adalah untuk memahami masyarakat tempatan. Keinginan mereka untuk lebih memahami tentang masyarakat tempatan di tanah Melayu pada masa itu menyebabkan para pegawai kolonial mengkaji dan menulis berkaitan dengan penduduk tempatan. Buktinya, R.O. Winstead telah melakukan kajian tentang budaya dan adat resam tanah Melayu di Perak, termasuklah yang melibatkan ritual seperti perbomohan sesuai dengan kedudukannya sebagai seorang pegawai di tanah Melayu ketika itu, menurut Badriyah dan Liok E. 1975. Seterusnya, laporan dan tujuan rasmi. Tujuan penulisan kolonial terhadap sejarah Malaysia adalah sebagai laporan atau utusan rasmi menurut Muhammad Yusuf Hashim 1992. Setiap perkara atau peristiwa yang berlaku di tanah Melayu akan dilaporkan kepada pihak pentadbiran kolonial British. Pejabat tanah jajahan yang terletak di London memerlukan beberapa orang pegawai kolonial yang bertugas untuk melaporkan sesuatu peristiwa dan keadaan di tanah Melayu kepada pegawai atasan di pejabat itu. Tujuan penulisan kolonial yang terakhir adalah mengangkat martabat penjajahan kolonial di tanah Melayu. Penulisan kolonial juga bertujuan untuk mengangkat martabat penjajahan kolonial di tanah Melayu. Motifnya adalah untuk mentamadunkan manusia di timur. Ia merupakan satu alasan penjajahan Eropah ke timur. Dengan membawa kemodenan dan ketamadunan di tanah Melayu dari aspek kemajuan ekonomi, pendidikan, infrastruktur dan lain-lain adalah untuk membuktikan kehebatan pentadbiran penjajahan kolonial. Seterusnya, mereka akan mencatat setiap kejayaan dan pencapaian yang telah berjaya dilaksanakan oleh pentadbiran mereka dalam penulisan sejarah secara terperinci supaya dapat mengangkat martabat bangsa Inggeris sebagai bangsa bertamadun dan berkuasa di dunia ketika itu. Mereka juga menganggap bahawa diri mereka yang memberi kemajuan kepada tanah Melayu dan menganggap bahawa tanah Melayu tidak akan maju sekiranya mereka tidak datang ke tanah Melayu. Tokoh-tokoh penulisan barat di Malaysia. Dalam penulisan sejarah tempatan, terdapat ramai tokoh penulis dari barat yang telah menghasilkan pelbagai penulisan tentang sejarah negara kita. Bahan-bahan penulisan mereka juga telah menjadi sebahagian daripada sumber rujukan kebanyakan daripada para penulis tempatan dan para pengkaji yang berminat untuk mengetahui berkenaan sejarah negara kita. Namun begitu, dalam meneliti hasil pertimbangan, tujuan penulisan sejarawan kolonial tersebut adalah untuk menghasilkan bahan penulisan seperti tujuan ilmiah, kajian terhadap masyarakat tempatan, memahami masyarakat tempatan, laporan dan tujuan rasmi, dan mengangkat martabat penjajahan kolonial di tanah Melayu. Tujuan-tujuan tersebut merupakan pencetus kepada tokoh-tokoh penulisan tersebut untuk menulis tentang tanah Melayu. Terdapat ramai penulis kolonial yang terkenal, antaranya Stamford Raffles.
Thomas Stamford Raffles 1781 hingga 1826 merupakan seorang pegawai kolonial British di Tanah Melayu yang pernah menjadi Gubernur Jeneral British di Bangka-Hulu dan Gubernur Sumatera sebelum memainkan peranan penting dalam pertapakan British di Singapura. Kefasihan beliau dalam berbahasa Melayu menyebabkan Gubernur British di India, Lord Minto, menghantar beliau ke Tanah Melayu bermula di Melaka sebagai salah seorang pegawai kolonial British. Beliau telah menerbitkan beberapa buah buku seperti History of Java yang menerangkan tentang sejarah di Pulau Jawa sejak zaman purbakala. Seterusnya, buku The Malay Anan menerangkan tentang kajian beliau terhadap sejarah Melayu. Akhir sekali, buku On the Melayu Nation with a Translation on its Maritime Institution dalam Royal Aesthetic Association 1861 berkaitan dengan kajian terhadap Undang-Undang Laut Melaka. Pandangan Stamford Raffles. Raffles banyak memberikan pandangan beliau terhadap pensejarahan di Malaysia dan dapat diteliti hingga ke hari ini. Pandangan terhadap pensejarahan Malaysia. Pensejarahan di alam Melayu merupakan satu kajian menyeluruh terhadap naskah dan undang-undang Melayu pada zaman dahulu yang saling berkaitan dengan unsur tradisi seperti adat dan undang-undang Melayu ketika itu. Seterusnya, pandangan beliau terhadap naskah perundangan Melayu. Beliau mencatat beberapa usaha yang telah dilakukan bagi mengumpul manuskrip Melayu untuk dijadikan bahan kajian tentang kewujudan Undang-Undang Kesultanan Melayu. Manuskrip yang telah diperolehinya ialah Undang-Undang Kedah, Undang-Undang Melaka, Undang-Undang Johor dan Undang-Undang Laut Melaka. Seterusnya, pandangan beliau terhadap masyarakat Melayu. Masyarakat Melayu yang dilihatnya ketika itu merupakan sebuah masyarakat Islam yang tidak terlalu mengikut ajaran agama secara mendalam dan mereka hidup dalam keadaan kesederhanaan. Menurutnya, mereka bergaul tanpa diskriminasi dalam masyarakat dan sangat menghormati keturunan seseorang, terutamanya golongan bangsawan yang sangat berpengaruh dalam kalangan masyarakat. Akhir sekali, pandangan beliau terhadap ekonomi. Beliau berpendapat bahawa semenanjung Tanah Melayu dan kepulauan sekitarnya mampu memenuhi keperluan perdagangan dari India dan Eropah ketika itu. Walau bagaimanapun, ketersediaan sumber ekonomi untuk dibekalkan adalah terhad untuk kegunaan tempatan semata-mata, sedangkan bumi Tanah Melayu subur untuk pertanian dan kaya dengan hasil bumi dan perlombongan yang tidak mudah susut. Tanah Melayu mampu memberikan peluang ekonomi dan pulangan kepada sesiapa yang menguasai persaingan di tanah Melayu. Seterusnya, tokoh penulis kolonial yang turut terkenal di Tanah Melayu ketika itu iaitu R.J. Wilkinson. Richard James Wilkinson 1867 hingga 1941 merupakan seorang pegawai kolonial British di Tanah Melayu dan pernah menjawat jawatan sebagai pengarah pelajaran di Pulau Pinang, ketua jemaah Nazir sekolah NNS, Residen British di Negeri Sembilan dan jawatan terakhir di Tanah Melayu sebagai setiausaha kolonial bagi negeri-negeri Selat sebelum menjadi Gubernur British di Sierra Leone pada tahun 1916. Antara sumbangan terbesar beliau kepada Malaysia hingga kini kepada pendidikan di Malaysia termasuklah merintis penubuhan Maktab Perguruan Melaka 1900 dan Maktab Perguruan Sultan Idris di Tanjung Malim pada tahun 1922. Beliau juga banyak membantu kepada pensejarahan Malaysia melalui kajian dan penulisan yang telah dilakukannya. Antara penulisan beliau yang telah diterbitkan adalah A Vocabulary of Central Sakai 1915, buku yang berkaitan dengan dialek suku Sakai. A Achmis 1960, yang buku berkaitan dengan Aceh. A History of Perak 1980. A History of Peninsular Malays 1920, buku yang mengandungi bab tentang Perak dan Selangor. Penulisan tentang Undang-Undang 99 Perak dalam Papers of Malay Subject. Dan akhir sekali, beliau membantu penerbitan Kisah-Kisah Pelayaran Abdullah 1907.
Pandangan R.J. Wilkinson. Wilkinson banyak memberikan pandangan dan pendapat beliau terhadap pensejarahan di Malaysia dan dapat diteliti hingga ke hari ini. Antara pandangan beliau iaitu terhadap pensejarahan Malaysia. Beliau menyatakan bahawa pensejarahan Malaysia adalah lebih kepada meneliti undang-undang adat Melayu yang tidak sepatutnya terpengaruh dengan maksud kod dalam undang-undang moden Inggeris yang telah melalui proses legislatif iaitu perundangan. Menurutnya lagi, Undang-Undang Melayu lebih bercorak ikhtisar, adat resam. Seterusnya, pandangan beliau tentang politik Perak. Wilkinson berpendapat bahawa Raja Ismail yang hanya ditulis sebagai Ismail sebagai pemerintah Perak yang sah dalam krisis perebutan takhta di Perak, manakala Raja Abdullah hanyalah seorang pewaris. Beliau juga menolak permintaan Raja Abdullah yang memohon pas senjata untuk baginda dan orang-orang baginda daripada Lieutenant Governor. Akhir sekali, pandangan beliau tentang Perang Larut. Beliau berpendapat adalah sukar untuk menentukan punca sebenar kepada persengketaan Gehin dan Haisan di Larut. Wilkinson juga berpendapat bahawa pentadbiran British di Pulau Pinang berada dalam keadaan dilema kerana golongan Haisan iaitu Tai Peh Kong mempunyai jumlah ahli yang kurang daripada Gehin di Pulau Pinang. Namun kebanyakan pedagang kaya, pembuat dan pengedar senjata dan peluru di Pulau Pinang dikuasai oleh golongan Haisan. Rumusannya, tidak dapat dinafikan penulisan sarjana barat tentang alam Melayu amatlah penting dalam pengkajian sejarah kita. Namun, para pengkaji sejarah harus menggunakan penulisan mereka sebagai perbandingan dengan sumber tempatan yang sezaman dengan mengkaji dan mencari kesesuaian dengan pensejarahan negara kita tanpa mengabaikan fakta-fakta sejarah. Para pengkaji seharusnya mengkajinya berdasarkan perspektif Malaysia. Setiap generasi yang terlibat dengan pengkajian sejarah perlulah melihat dari sudut kacamatanya sendiri. Ia telah menjadi tugas ahli sejarah untuk berusaha memahami perspektif yang tepat dan bersesuaian dengan masyarakat yang dikaji kerana pengkajian ini berhubung kait dengan sesuatu yang dikajinya. Seterusnya, tema penulisan persejarahan di Malaysia terdapat dua iaitu sentrik Malaysia dan sentrik Eropah. Sentrik Malaysia dan sentrik Eropah dalam persejarahan Malaysia. Mari kita lihat tema penulisan persejarahan Malaysia dari segi sentrik Malaysia. Definisinya, pendekatan yang meletakkan Malaysia atau lebih spesifik lagi perspektif tempatan dan wilayah Asia Tenggara sebagai pusat kepada naratif sejarah. Fokusnya adalah pada pengalaman, pandangan dan pengaruh tempatan dalam membentuk sejarah Malaysia. Ciri-ciri sentrik Malaysia iaitu menekankan peranan tokoh tempatan, institusi dan budaya dalam perkembangan sejarah. Seterusnya, berusaha menghapuskan kesan penjajahan intelektual yang mungkin berlaku melalui penceritaan sejarah yang terlalu dipengaruhi oleh perspektif luar, terutamanya Eropah. Akhir sekali, menganalisis sejarah Malaysia dari sudut pandang orang tempatan termasuklah masyarakat Melayu, Cina, India dan kaum orang asli tanpa berselindung ataupun menyorokkan fakta-fakta sejarah yang sebenar. Seterusnya, mari kita lihat apa itu sentrik Eropah. Definisinya, ia merujuk kepada pendekatan di mana sejarah Malaysia sering diceritakan melalui perspektif penjajah Eropah, terutamanya British dan Belanda yang memainkan peranan penting dalam penjajahan dan pembangunan ekonomi negara ini. Ciri-ciri sentrik Eropah. Ia fokus pada peranan kuasa Eropah dalam pensejarahan Malaysia seperti bagaimana polisi kolonial mempengaruhi politik, ekonomi dan masyarakat di Tanah Melayu dan Borneo ketika itu. Ia juga menitik beratkan naratif bahawa perubahan besar dalam sejarah Malaysia seperti pembangunan ekonomi, infrastruktur dan sistem politik yang berlaku disebabkan pengaruh kuasa Eropah. Akhir sekali, ciri-cirinya adalah ia mengabaikan atau kurang memberi perhatian kepada peranan tokoh dan institusi tempatan. Hal ini kerana mereka lebih cenderung untuk
menulis dan menunjukkan kehebatan mereka menjajah di tanah Melayu, jadi mereka mengabaikan ataupun menutup kisah sebenar terhadap tokoh-tokoh tempatan yang ada di tanah Melayu, serta mereka menukar atau memusingkan cerita tentang tokoh perjuangan di tanah Melayu. Terdapat hubung kait sentrik antara sentrik Malaysia dan sentrik Eropah, antaranya pengaruh penjajahan. Pendekatan sentrik Eropah muncul dari tempoh penjajahan di mana sejarah Malaysia banyak ditulis oleh orang Eropah dengan tumpuan kepada pencapaian dan pengaruh mereka. Sebaliknya, selepas merdeka, pendekatan sentrik Malaysia mula mengambil tempat sebagai usaha untuk mencerminkan sejarah dari sudut pandang tempatan. Seterusnya, reinterpretasi sejarah. Selepas merdeka, ahli sejarah Malaysia cuba menyeimbangkan naratif yang terlalu berat kepada sentrik Eropah dengan memperkenalkan elemen-elemen tempatan yang sebelum ini diketepikan. Sejarah tradisional yang menekankan penjajah sebagai pelaku utama kini dikaji semula untuk menonjol peranan tempatan dalam persejarahan Malaysia. Akhir sekali, pensejarahan moden. Dalam konteks kontemporari, persejarahan Malaysia seringkali melibatkan perbincangan antara kedua-dua pendekatan ini. Ahli sejarah mungkin menggunakan sumber dan perspektif Eropah untuk memahami konteks global, tetapi mereka juga cuba menggabungkan dan menonjolkan suara dan pengalaman tempatan. Penutup. Penulisan kolonial yang tertumpu pada pendekatan sentrik Eropah seringkali diwarnai oleh perspektif penjajah yang memposisikan kuasa Eropah sebagai pembawa kemajuan dan pembentuk utama sejarah tempatan. Ini menyebabkan penulisan tersebut berat sebelah kerana ia melebihkan peranan penjajah dalam membentuk politik, ekonomi dan masyarakat Malaysia. Ia mengabaikan atau memperkecilkan peranan pandangan dan pengalaman penduduk tempatan serta memanfaatkan sejarah sebagai alat untuk menunjukkan penjajahan dan memperkukuhkan kuasa Eropah. Sebaliknya, pendekatan sentrik Malaysia menilai penulisan kolonial ini dengan kritikal, berusaha untuk membetulkan ketidakseimbangan naratif tersebut. Ia memberi tumpuan kepada perspektif tempatan termasuk tokoh dan budaya Malaysia yang telah diketepikan dalam sejarah penjajah. Namun, penulisan kolonial tetap dianggap sebagai sumber penting kerana ia mencatat peristiwa penting dalam sejarah Malaysia, walaupun kerap kali perlu disemak dan dianalisis secara kritikal untuk mendapatkan gambaran yang lebih seimbang dan menyeluruh. Oleh itu, tahap kebolehpercayaan penulisan kolonial adalah bergantung kepada sejauh mana pembaca atau sejarawan memahami konteks berat sebelah dan tujuan penulisan tersebut, serta mengimbanginya dengan sumber tempatan dan pandangan sentrik Malaysia untuk mencapai naratif sejarah yang lebih inklusif dan tepat. Itu sahaja daripada saya. Harap apa yang saya sampaikan dapat memberikan input dan maklumat yang berkesan kepada anda semua. Sekian, terima kasih.